Central America, termasuk juga dekat kawasan Mexico yang banyak buat piramid, yang macam piramid kan Mesir itu. Itu ada termasuk dalam tamadun Maya. Di antara keistimewaan tamadun Maya ni ialah mereka ni sama seperti mana tamadun-tamadun hebat yang lain. Mereka ni ada sistem kepercayaan kosmologi mereka yang tersendiri. Macam mana mereka melihat dunia ni, mereka akan tafsirkan dan mereka akan berikan nilai-nilai yang tersendiri. Dan mereka juga sama seperti mana manusia daripada tamadun yang lain, mereka juga mempunyai sistem kalender mereka yang tersendiri. Sistem kalender mereka. Dan sistem kalender yang mereka gunakan adalah sistem kalender Maya. Yang turut diguna pakai oleh sebahagian daripada astrologist, bukannya astronomer. Astrologist, orang yang suka meramal-ramal kan. Mereka menggunakan kalender Maya sebagai panduan mereka. Jadi kalender Maya ni, kalender Maya ni, dia sebenarnya adalah merupakan satu kalender yang mana dia punya jumlah hari dalam setahun dia tak kekal. Kalau dalam kalender Masihi ataupun kalender yang berasaskan solar ni, bilangan hari dia setahun berapa? Dia berapa? 365. Kalau kalender yang berasaskan bulan, biasanya 354. Saya kena check balik ya. Biasa memang beza sebelah hari kan. Dan juga kalender yang berasaskan buruj, constellation. Kalender yang berasaskan buruj ni, yang biasa dalam surat khabar putih dia buat ramalan zodiak kan. Itu pun kalender. Jangan kata kalender ni kalender yang tak syar'i pula. Dia tak syar'i kalau kita gunakan untuk meramal pribadi kita. Sama lah juga dengan seorang pakar motivasi kat Malaysia ni yang buat ramalan kalau orang ni lahir bulan Januari, apa dia punya behavior dia kan. Kata itu semua termasuk dalam Ramadan dan kita tolak benda tu. Kalender zodiak macam saya dah sebut sebelum ni, bumi ni ataupun kita punya globe ni, dia dikelilingi oleh bintang. Bintang. Bintang-bintang ni kalau diguguskan, kalau dikumpulkan, dia ada 88 semuanya. Yang setiap 88 tu dia ada gambar-gambar dia sendiri untuk memudahkan orang ingat. Dan daripada 88 tu, 12 daripada ni menjadi tempat laluan matahari. Maknanya kata kita tengok matahari, dan itu matahari tu dekat belakangnya bintang apa, gugusan bintang. Dan biasanya kita boleh tahu, kita boleh convert tarikh lahir kita. Bukannya tarikh lahir Masihi saja, bukan tarikh lahir dalam Hijri saja. Kita boleh tahu tarikh lahir kita dalam zodiak, jadi zodiak ni jangan kata ianya kalender kapi. Jangan kata pula kalender Masihi ni kalender kapi. Dengan kalender Masihi kita boleh tahu waktu sembahyang berasaskan matahari. Dengan kalender itu juga dengan kalender zodiak ni. Dan kalender zodiak ni banyak benda kita boleh tahu. Antara ilhara kiblat kita boleh tahu dengan tengok bulan. Kita boleh tahu akibat dan seumpama banyak lagi. Jadi nak ceritanya, itulah juga dengan kalender kaum Maya. Dia berbeza dengan kalender zodiak yang jumlah harinya 360 hari memang tetap. Satu bulan bersama 30 hari, dia tak akan bertukar. Dia tak sama dengan kalender Hijri dan juga kalender solar, yang mana bilangan hari dalam setahun memang tetap. Tapi dalam kalender Maya ni dia tidak tetap. Dan dia orang kata dia punya syaman, dia punya Tok Sami pada awal tamadun Maya ni, dia telah membuat satu kalender yang amat panjang. Yang kalau saya baca kat sini, kalender tu panjangnya memabitkan lebih kurang 5,125 tahun. Dia dah siapkan kalender tu untuk 5,000 tahun. Yang mana 5,125 tahun tu dia akan tamat pada 21 Disember tahun 2012. Jadi dengan sebab itu orang pun duk mengamalkan, lepas ni orang Maya dah bagi tarikh lain. Tak ada bagi tarikh lain. So oleh kerana tak ada tarikh lain, kebetulan pula ada yang buat kajian menyatakan bahawa mungkin bumi ni dia akan berlanggar, ada interaksi di antara bumi dengan black hole, lubang hitam dekat tengah galaksi. Dan ada juga pendapat menyatakan mungkin bumi ni dia akan berlanggar dengan satu planet yang dikenali sebagai planet Nibiru. Maka dia pun kata benda ni akan berlaku pada 21 Disember. Jadi itu belum lagi ditambah dengan kata bumi ni akan bergelap selama 3 hari kan, pada 22 sampai 24 Disember, sehari sebelum hari Christmas. Jadi dalam bab bergelap ni sebenarnya saya dah tanya sendiri dengan seorang saintis NASA yang datang kat USM baru-baru ni. Dia kata memang NASA tak pernah mengeluarkan statement menyatakan bahawa bumi ni bergelap. Dan dia kata benda tu mustahil boleh berlaku. Dari sudut scientific calculation tidak akan berlaku.
Kerana jarak bumi ni dengan kita punya galaksi pun terlalu kecil. Galaksi Bima Sakti tu, Milky Way tu kan, terlalu kecil. Bima Sakti ni hanya satu saja daripada ribuan galaksi lain yang kita belum terokai lagi. Dan kalau kita merujuk akan persoalan kalender Maya, kita kena ingat sebenarnya bukannya orang Maya saja yang buat kalender. Kalau kita baca kitab Al-Biruni, kalau kita baca kitab beberapa orang ahli falak yang lain, termasuk juga ahli falak daripada tanah Melayu yang hidup pada zaman sebelum kemerdekaan, ada di antara mereka yang memang telah pun menyiapkan beberapa kalender. Dia meramalkan dari sudut kalender takwim hijri. Dia kira pergerakan bintang dan pergerakan bulan tu. Dan dia menyiapkan kalender itu untuk beberapa tahun yang akan datang untuk memudahkan umat Islam membuat persiapan sekiranya pada malam raya ataupun pada hujung bulan tu awan tebal dekat langit menyebabkan kita ni tak boleh nak ruqyah, tak boleh nak tengok anak bulan. Lalu telah pun dikira siap-siap. Ini ramalan saya. Pasal kalau kita nak tengok anak bintang ni, dia ada beberapa syarat dia. Pertamanya kena 2 darjah daripada ufuk, kemudian kena 3 darjah daripada matahari condongannya, kemudian umur dia kena 8 jam. Semua syarat ni telah pun dikira oleh ahli falak dan dia telah pun buat satu kalender selama beberapa puluh tahun. Ada di antara kalender tu yang telah pun habis tempoh dah. Ada di antara yang telah habis tempoh pada tahun 1995. Sebab itulah pada tahun 1995 tu ada sebagian orang Melayu ni yang baca kitab kuning, dia kata 1995 akan berlaku kiamat. Sebenarnya ulama falak buat macam tu pasal apa? Dia kata aku dah nak kira sampai tarikh tu je. Lepas tu korang nak kira. Okey. Jadi makna kata itulah juga yang berlaku dengan kalender kaum Maya. Takkanlah dia nak siap semua kan dengan kita. Bagilah orang akhir zaman pula yang akan kira berdasarkan population mereka yang tersendiri. Okay. Jadi kita tengok di sini, even kalau kita perhatikan bagaimana dalam tafsir Hamka ni, dia pun turut menyatakan bahawa orang kafir sebenarnya bukannya semua daripada mereka yang menolak akan berlakunya hari kiamat. Ada di antara mereka bahkan telah pun menyatakan beberapa teori bagaimana bumi ini akan hancur. Kalau mengikut tafsir Hamka ni, ini berdasarkan ilmu yang dia ada pada tahun 50-an. Dia nyatakan bahawa terdapat 5 kemungkinan bahawa bumi ini dia akan musnah. Yang pertama sekali, matahari akan meletus dan bumi musnah dalam lautan api. Itu pendapat yang pertama lah yang didatangkan. Ini berdasarkan daripada kajian planetarium dekat New York, dekat Hayden. Okay? Dia kata Buya Hamka ni dia baca akan teori macam mana bumi ni boleh hancur. Makna kata matahari ni dia akan meletus dan juga bumi akan musnah dalam lautan api. Pernah tak tengok macam mana simulasi matahari, permukaan matahari? Ada. Pernah tengok tak simulasi dia? Ada. Cuba tengok simulasi matahari. Matahari ni dia sebenarnya ada termasuk dalam kategori bintang. Okey, kategori bintang. Dan permukaan matahari ni dia diibaratkan seperti mana orang kata lautan api. Tu yang kita masa zaman bercinta tu kata lautan api sanggup purnani kan. Itu memang berlaku kat matahari. Memang dia macam laut. Ada berombak, okey. Kemudian oleh kerana permukaan yang panas, kemudian di dalam core itu memang orang kata sampai 4000 darjah Celsius tak kat saya lah. Okay, yang mana oleh kerana banyak gas kadang-kadang berlaku letusan. Flare atau flare. F-L-A-R-E. Tak kat saya lah. Okay. Flare, berlaku sun flare, solar flare. Yang mana solar flare tu bila berlaku letupan, dia akan memancutkan macam solar flare. Kemudian adakah pancutan tu sampai ke bumi? Tidak. Dia akan gostan balik. Kerana apa? Setiap objek kat langit ni dia ada tarikan graviti dia yang tersendiri. Okay, dan bumi pula, alhamdulillah bumi ni dia antara keunikan berbanding planet lain, kita ada selaput atmosfera. Ini bukan saya tu kuliah tafsir. Dia ada selaput atmosfera yang membezakan kita dengan planet yang lain. Okay? Jadi makna kata teori ni pun mungkin selagi mana Allah mentakdirkan yang matahari ni, siapa yang mengelilingi siapa sebenarnya? Matahari mengelilingi bumi ke bumi mengelilingi matahari? Bumi matahari. Semua kata bumi mengelilingi matahari. Pendapat yang sama dikatakan oleh Galileo Galilei. Bukan Pakcik Jalil ni, Galileo Galilei. Galilei seorang saintis daripada Itali kan? Daripada Itali. Dia ni ada seorang devoted Kristian, seorang Kristian yang devoted. Tapi oleh kerana dia menyatakan teori bahawa bumi sebenarnya mengelilingi matahari. Pasal sebelum ni, kalau kita tengok kat bumi kan,
Kita duduk kat bumi, kita tengok matahari. Kita cuba tengok matahari. Siapa yang keliling siapa? Matahari. Dari situ, kalau kita duduk kat bumi, nampak matahari yang mengelilingi bumi. Ataupun apa yang disebut dalam istilah saintifik sebagai heliocentric. Heliocentric. Okey. Tapi tiba-tiba Galileo Galilei dia menyatakan pendapat bahawa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari, ataupun dalam istilah saintifik dia sebut sebagai geocentric. Okey. Apabila Galileo Galilei dia menyatakan pendapat ini, semua orang-orang gereja dekat Itali itu telah pun marah kerana mencabar status quo ilmu falak yang ada dalam gereja pada waktu tersebut, sehingga menyebabkan Galileo Galilei telah pun dipenjarakan selama beberapa tahun. Okay. Tapi dalam Islam tidak ada masalah. Memang saya saja test tanya tadi, kebanyakan kita semua menjawab memang bumi yang mengelilingi matahari dalam sistem solar. Tapi sebenarnya konsep heliocentric, iaitu matahari mengelilingi bumi pun adalah konsep yang betul. Pasal memang kita nampak dekat bumi, kita nampak dia mengelilingi kita, dan kita boleh buat calculation kat mana dia berada. Dan kita pun tahu, contohnya pada bulan November, bulan November ni kalau kita tengok matahari tenggelam, dia akan tenggelam dekat belah mana? Matahari tenggelam kat mana? Barat. Matahari tenggelam dekat barat. Kalau bulan November ni dia lebih ke selatan sebanyak 40 darjah. Sebanyak 40 darjah. Bulan Disember nanti dia akan 45 darjah ke selatan. Sampailah kepada bulan Jun. Pada bulan Jun, apabila matahari terbenam, itulah di arah kiblat kita. Pada bulan Jun. Tapi jangan pula percaya itu memang itu arah kiblat. Nanti kena buat calculation sikit lah. Dia ada lari dalam 1 ataupun 2 darjah. Okay. Jadi itu adalah merupakan teori pertama, bagaimana kemungkinan NASA menyatakan kepindah bumi ini akan musnah. Di sana ada teori yang kedua, Hamka menyatakan bahawa mungkin matahari ini akan terbalik menjadi beku, sehingga bola bumi menjadi dataran hitam yang tertutup. Pendapat yang ketiga mungkin juga bahawa satu bintang yang besar akan bertobrokan dengan matahari, yang mana akan mengakibatkan kehancuran bumi. Yang keempat, ada yang menyatakan bahawa ada bintang berekor yang akan jatuh ke bumi dengan kedahsyatan begitu rupa. Bintang berekor ni apa kan? Komet. Komet eh? Komet. Komet yang glamour apa? Komet Halley je. Komet yang glamour, komet Halley tu nama komet. Komet ni banyak lagi. Dan ada meteor. Okey. Yang pendapat kelima menyatakan bahawa mungkin kerana jarak dengan bulan menjadi begitu dekat. Jarak dengan bulan jadi begitu dekat. Jadi apa kesannya kalau bulan terlalu dekat? Bila sekarang ni kita kena ingat bumi kita ni bulat ke lonjong? Bumi kita ni lonjong. Lonjong tu dengan sebab apa? Ada tarikan graviti daripada bulan. Yang mana bila ada bulan dekat tu, itulah berlakunya gejala air pasang. Jadi oleh kerana bulan ni kalau dia terlalu dekat, dia menyatakan bahawa akan berlaku juga letusan air. Letusan air dekat bumi ni akan menyebabkan berlakunya kehancuran dekat bumi. Allahu a'lam bissawab. Tadi yang pendapat keempat tu dia kata mungkin ada meteor ataupun naik bintang yang akan turun. Setakat ni memang banyak naik bintang yang turun kat bumi ni, tapi tak pernah hancur lagi. Bahkan kalau anda semua tengok macam mana sifat meteor dan juga benda asing dekat sekitar sistem solar ni, memang banyak benda asing yang akan nak masuk ke dalam orbit bumi. Tapi bila dia nak masuk, ada planet lain yang akan tarik dia, iaitu graviti daripada planet lain. Kita boleh buat simulation kalau tengok dalam software, contohnya software Stellarium kan, mungkin ada untuk semua yang tahu. Dia akan tarik, maka Allah memang protect bumi ni daripada dilanggar oleh taik-taik bintang yang besar-besar. Tapi taik bintang kecil memang banyak dah jatuh. Dengan sebab taik bintang banyak jatuh ni kan, contohnya dekat Pahang, kalau anda semua tahulah apa yang berlaku kat Lancang, apa yang berlaku kat Maran, dekat Raub ni. Sekarang ni banyak orang Cina yang mula kaya dengan sebab mereka menemui biji besi, iron ore. Iron ore ni datang daripada mana sebenarnya? Iron ore ni dikatakan memang datang daripada langit lah. Memang daripada langit. Okay. Mereka kata kalau kita tengok dekat bukit yang ada iron ore tu, kita pegang je mana-mana tanah dekat bukit tu, memang semata-mata biji besi. Dan kalau kita berada dekat bukit tu, kita tengok dekat radius sekeliling bukit tu, kita akan tengok yang radius sekeliling bukit yang dekat-dekat tu, kebanyakan adalah pokok-pokok baru. Yang jauh sikit baru pokok lama. Sebab kata dulu dia pernah berlaku letusan. Okay. Jadi mak dia kata ini semua adalah teori orang yang tidak beriman. Dia nyatakan bahawa akan berlaku juga kemusnahan. Jadi satu benda yang saya nak berjurus ni, saya nak kembali pada ayat pertama tadi. Tak tafsir lagi ayat pertama ni, baru tafsir bab sains kan, sekarang setengah-setengah. Nak cerita bahawa orang kafir
Ada di antara mereka yang percaya dengan hari akhirat, dengan kepercayaan yang agak melampau sampai tahap mereka ni buat ramalan macam-macam. Dan ada di antara mereka yang menolak terus akan berlakunya hari kiamat. Yang percaya dengan hari kiamat ni, mereka akan berlebih-lebihan. Mereka akan buat ramalan. Dan malangnya ramalan ni ada di antara orang Islam pun percaya. Betul tak? Itu belum cakap lagi bab teori konspirasi kan. Berapa ramai orang Islam ni nampak gambar ni sikit, kaitan kan ni, ada kaitan kan ni. Ada sekali saya dengar satu kuliah daripada seorang ustaz. Dia kata dunia ni dah nak dekat dah kiamat dah. Pasal saya ni jenis kalau siang saya tak buat apa-apa, saya jaga rumah, isteri saya kerja. Saya malam ni saya kerja, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah politik, dan macam-macam lagi. Dia kerja malam. Jadi siang tu kerja dia sidai kain. Dia sidai kain. Jadi saya tengok masa saya sidai kain pada bulan Januari, saya tengok bayang-bayang tiang saya sidai kain tu, bayang-bayang dia menuju ke arah lain. Tapi bila dah masuk pada tengah tahun, saya tengok matahari lari, bayang-bayang tu menunjuk ke arah yang lain. Betul ke tak betul benda tu? Benda tu memang betul macam saya sebut tadi lah. Pada bulan Januari ni, matahari dia akan berada ke arah selatan, lebih kurang 40 darjah. Bila ke bulan 7 baru dia akan kembali ke tengah, ke utara sikit lah, lepas baru ke selatan balik. Jadi ini semua benda yang kita kena faham betul. Jangan kita jadi over lah dalam bab ramalan akhir zaman ni. Sikap kita sebagai orang yang beragama adalah bila mana kita diperdengarkan dengan surah yang berkaitan dengan hari kiamat ni, kita jangan buat ramalan. Ini kesalahan orang Islam. Kita ni apabila mendengar akan pengkhabaran hari kiamat, di antara kita ni ada yang tersilap langkah dengan cara terjebak dengan ramalan yang tidak ada keperluan untuk kita membuat ramalan tersebut. Tapi sebaiknya kalau kita baca surah-surah yang berkaitan dengan hari kiamat, sebaiknya hati kita ni perlu meningkat keimanan kita. Kerana apa? Kalau kita perhatikan betul-betul, contohnya bagaimana dalam ayat pertama daripada surah Al-Zalzalah ni, kalau kita faham betul-betul lah akan musikul Quran ataupun music tona Al-Quran, bukan ringtone ni, music Al-Quran, istilah yang diperkenalkan oleh Said Qutb. Bila kita sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, sepatutnya hati kita ni akan bergetar. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa zilzalah, kegoncangan ni, dengan menggunakan lafaz zilzal. Bukan nak suruh lepas ni masuk ajar sesat baca zilzal. Tapi saya akan lupa lah ayat ni. Kalau pernah tengok tak apa pencak silat yang bekas pengikut Arqam kan, jamaah dia pengikut Arqam ni, macam mana dia tolak Yahudi dengan pencak dan dengan bacaan macam-macam kan, kadang itu semua mengarut kata lah. Maka kita sebagai orang yang nak mendekati Al-Quran, bila kita baca Al-Quran ni, dia punya music, dia punya rhythm akan menyebabkan hati kita ni reflect dengan rhythm tersebut. Ayat tadi lah, Zalzalah ni lah. Kata Allah berfirman ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah menyatakan bahawa pada waktu itu apabila berlakunya kegoncangan, pada waktu itu bumi dia akan mengeluarkan segala isi-isinya. Ulama dia tentu memberikan pelbagai tafsir berkaitan dengan ayat kedua ni. Ada di antara ulama yang menyatakan yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah bagaimana bumi pada saat itu dia akan mengeluarkan balik orang-orang yang telah ditanam dalam kawasan kuburan. Dan dia akan dikeluarkan balik. Dan sebagian ulama tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wa akhrajatil ardu asqalaha ini ialah pada waktu itu, pada saat sedang berlaku gempa bumi itu, bumi digoncangkan itu, pada waktu itulah kita akan dapat perhatikan bagaimana semua mineral-mineral, batu-batuan yang ada dekat dasar bumi ini akan dikeluarkan. Emasnya, peraknya dan biji-biji kesekian lain, semuanya akan dikeluarkan. Pasal itu kita kena ingat, sebenarnya bumi kita ni kaya dengan pelbagai khazanah. Ada di antaranya Allah simpan selama beribu-ribu, berbilion tahun untuk kegunaan generasi akan datang. Contohnya minyak. Minyak tu emas hitam, orang panggil kan, emas hitam. Contohnya lain ialah permata. Permata je, diamond sebenarnya. Kalau kita gali sampai ke teras bumi, memang terlalu banyak diamond kat bawah itu. Terlalu banyak diamond. Dan itu adalah proses yang memakan masa ribuan, jutaan tahun. Apabila berlakunya panas sejuk sebagainya, adalah benda tersebut. Jadi pada hari akhirat kelak, bumi ini dia akan memuntahkan. Dia akan memuntahkan, dan pada saat itulah manusia dia akan tengok, oh ini mineral dan sebagainya kan yang dikeluarkan. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang masyhur nyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan apa yang akan dikeluarkan itu adalah orang-orang yang telah ditanam dalam kubur akan dikeluarkan balik.
Sebagai ulama menyatakan bahawa ayat pertama ni dia berlaku pada saat apa? Sangka kala yang pertama. Saya nak cari perkataan tadi tu, sangka kala. Sangka kala ni dia apa? Serunai lah ataupun semboyan, Seruling. trompet. Dan macam-macam lagi istilah lain. Tapi sangka kala ni dia hanya kita jumpa dalam istilah hari malaikat yang meniupkannya pada hari akhirat saja. Okey. Macam perkataan bahasa Melayu berbondong-bondong. Pernah pakai perkataan berbondong-bondong? Nak kata okay, hari ni ada kuliah tafsir, mari kita datang berbondong-bondong. Tak ada kan? Dia hanya kita jumpa terjemahan berbondong-bondong ni dalam surah apa? Surah An-Nas. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu dimaksud sebagai berbondong-bondong. Itu sekali je digunakan pada berbondong-bondong. Itu juga sangka kala. Okay, digunakan hanya ketika mana hari akhirat saja. Okay. Sebagai ulama tafsir nyatakan bahawa ayat pertama tu adalah sangka kala yang pertama, iaitu pada waktu itu orang dah terkejut sangka kala yang pertama. Bumi dihancurkan, bumi dilifatkan, dan boleh baca dalam ayat-ayat lain bagaimana fenomena yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Yang ayat kedua tu apabila dikeluarkan, itu adalah pada sangka kala yang kedua, iaitu pada waktu itu bumi dah hancur, kemudian Allah SWT akan bangkitkan pada orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum daripada hari kiamat sendiri. Okey. Jadi ayat yang ketiga pula tadi, ayat ketiga Allah berfirman wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insan ma laha. Pada waktu itu manusia ni, kalau kita tengok ayat ni, kita akan faham bahawa manusia pada itu dia akan bertanya lah. Bila mana dia tengok keadaan ni, bumi telah pun hancur. Apabila dia tengok semua benda dalam bumi ni kemudian dikeluarkan balik dimuntahkan balik oleh bumi, pada saat itu apabila dia dibangkitkan, manusia akan menjadi bingung. Dia akan menjadi bingung. Ini pernah tak ada di antara antum yang terlibat dalam aksiden? Aksiden kemudian terlentak kepala kan? Terlentak dekat airbag tu contohnya. Bila kita terlentak kat airbag, walaupun airbag tu nampak macam kulit lembut kan? Dia terlentak, saya tak pernah lagi dah, tapi orang beritahu. Dia terlentak kat airbag tu, bila dah sedar, kita akan jadi macam aku ni kat mana ni? Aku ni kat mana? Dia akan jadi bingung. Jadi itulah dia perasaan kita apabila kita dibangkitkan selepas daripada hari kiamat nanti. Kita akan jadi kebingungan. Okay? Kebingungan pasal apa? Pasal antara lain, mungkin sebelum ni kita pernah menyaksikan bencana alam yang berlaku di muka bumi ni. Kita pernah dengar pasal tsunami. Mungkin kat Malaysia ni kita ni bernasib baik kerana kita berada di luar lingkaran bumi. Kita tak pernah menerima musibah bencana alam yang begitu teruk. Tapi sebagai daripada orang Islam, sebagai daripada manusia ni, dia pernah melalui taufan, pernah melalui gempa bumi yang hebat. Okay? Tapi apabila dia tengok kejadian hari kiamat tu, dia akan bertambah bingung. Tak pernah aku jumpa benda ni sebelum daripada ini. Bertambah bingung. Dia akan rasa something yang very awkward. Dan pada saat itulah barulah akan terserlah akan sifat manusia. Apabila dia berhadapan dengan kehancuran yang dahsyat tu, pada saat itu masing-masing daripada kita kena ingat, mungkin sekarang di bumi ni, di dunia ni, kita ada kawan, kita ada mak bapak, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami barangkali. Tapi pada hari akhirat kelak, kita akan keseorangan. Kerana pada waktu itu kita akan bingung, malah apa benda yang berlaku ni. Dan sebab itulah dalam ayat yang lain, ini cara Allah Subhanahu Wa Taala nak mentarbiah hati kita. Kadang-kadang kita ni hati kita terlalu keras. Bila baca pasal peristiwa hari kiamat ni, barulah ianya boleh melembutkan hati kita balik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu, seorang individu ni, seorang manusia ni, dia akan tak peduli dah dengan saudara dia, takkan peduli dengan adik, takkan peduli dengan abang, takkan peduli dengan kakak dia. Dia akan lari buat hal sendiri. Wa ummihi wa abi, dan juga anak yang kecil ni akan ditinggalkan oleh emak dan juga bapa dia. Mak dia kata, mak dan bapa, kalau ada di antara antum yang pernah jadi bapa lah, atau pernah jadi mak, belum lagi kan? Okay. Kita ni nak meninggalkan anak kita pun kita fikir 2-3 kali. Macam saya kadang-kadang ada keperluan untuk mesyuarat seminggu kat luar session, kita nak tinggalkan isteri, nak tinggalkan anak kita, kita rasa serba salah. Kita rasa tak sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri kita. Okay. Tapi pada waktu itu tak rasa salah, memang kita saja akan tinggalkan mereka. Kita akan tinggalkan mereka kerana apa? Malah kita berada dalam keadaan yang amat bingung. Begitu juga Allah berfirman wasahibatihi wa bani, dan juga kita akan lari meninggalkan sahabat-sahabat handai kita. Mungkinlah sekarang ni kalau kita ada susah, kalau kita berhadapan kesusahan, kita akan cari kawan kita kan, kalau kat kampus ni akan
akan cari kawan kita ke lari sorang-sorang. Biasanya kita ni akan cari kawan kita. Contohnya kalau bangun nak kencing tengah malam, contohnya kan, tak ke mana kita akan kejut kawan kita nak kencing sekali, kencing sekali. Tapi pada hari akhirat kelak tak ada. Kita akan yafir, kita akan lari daripada kawan kita. Begitu juga dengan bani dan juga kaum kerabat kita. Kerana apa? Kerana pada waktu itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada waktu itu setiap manusia ni dia akan sibuk untuk menguruskan, buat preparation diri dia untuk berhadapan dengan hari pembalasan nanti, untuk masuk dalam mahkamah nanti. Okay. Jadi dengan sebab itulah manusia pada waktu itu dia berada dalam keadaan yang kebingungan. Apatah lagi apabila menyaksikan yang sebelum ni masa aku hidup kat bumi, aku tengok cantik je. Malam-malam aku tengok ada bulan, aku tengok belas siang ada matahari. Pada hari kiamat nanti Allah menyatakan bahawa pada hari kiamat nanti dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9 Allah menyebut wa jumi'al syamsu wal qamar. Makna kata pada hari kiamat nanti asy-syams dan juga al-qamar ini akan berlanggar dan akan disatu. Maknanya kita tak boleh bayangkan. Kalaulah sekarang ni kalau kita tengok matahari lari 1 ataupun 2 darjah macam ustaz tadi kan. Okey, ya ustaz tadi. Dia sidai baju kita tengok bayang lari. Itu pun dah gelabah. Apatah lagi kalau kita tengok matahari dengan bulan akan bercantum menjadi satu. Dan memang hakikatnya semua objek yang ada di cakrawala ni hakikatnya adalah satu. Awalam yaral ladina kafaru annal arda was samawati kanata ratqan. Adakah orang-orang yang kafir ni tidak melihat bahawa satu masa dahulu al-ardu dan juga as-samawat kanata ratqan, satu masa dahulu dia ada satu objek yang satu. Fafataqnahuma, kemudian kami bagi letusan, meletup dan jadilah dia bintang, planet dan juga bumi. Kita benda ni teori apa? Teori Big Bang. Benda ni dah ada dalam Quran. Quran adalah penjualan ini. Jadi apabila hari kiamat, benda tu dia akan berulang balik. Maksud kata akan disatukan balik, akan berlanggar di antara planet dengan planet yang lain. Dan pada waktu itu kita semua akan likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Kita hanya keep ourselves busy saja dengan diri kita. Kita tak peduli dah orang lain, tak peduli dah dengan anak kita, tak peduli dengan kawan kita, tak peduli dah dengan bapa, tak peduli dah dengan mak kita. Kita akan tinggalkan mereka kerana kita terlalu sibuk, terlalu takut. Apakah dia benda yang aku nak bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah cukup amal baik aku untuk ditimbangkan berbanding dengan amal jahat aku sepanjang hidup di muka bumi itu? Okay. Dan sebab itu Allah menyambung lagi dalam ayat keempat, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Dan pada hari itu bumi pada saat itu dia akan menceritakan akan khabarnya. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahawa pada saat itu bumi ada sebagian ulama yang menyatakan bahawa bumi dia boleh bercakap. Dia akan bercakap bahawa inilah dia akan berlaku. Inilah dia bumi akan bercakap. Inilah yang akan berlaku. Yang telah pun Allah wahyukan kepadanya dalam ayat yang kelima itu, bi anna rabbaka awhalaha. Benda ni, kejadian yang menghancurkan bumi ni, benda ni Allah Subhanahu Wa Taala yang wahyukan kepada aku, mentakdirkan untuk ianya berlaku. Ada pula di antara ulama tafsir nyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ini, iaitu bumi pada waktu itu dia bersifat self-explanatory. Maka manusia tengok bumi yang dah hancur pada itu, kita dah tahu bahawa itu adalah bukan hari kiamat, hari kegoncangan. Allah sebut bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya itulah dia benda yang telah pun Allah perintahkan kepada bumi tersebut. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah sambung lagi, yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di hari itu manusia akan pergi berpisah-pisah. Makna kata yang dimaksudkan berpisah-pisah di sini adalah apabila berlakunya manusia itu dibangkitkan balik. Apabila telah pun akhrajatil ardu asqalaha, apabila manusia itu telah pun dibangkitkan kembali, pada waktu itu manusia ni dia akan secara bersendirian, berasing-asingan. Yasturun nasu ashtatan, dia akan pergi menuju ke mahkamah, menuju ke bangunan mahkamah, yang mana tujuan mereka pergi beramai-ramai secara bersendirian. Masing-masing itu akan buat sendiri. Okay. Yang mana dalam hadis ada disebut bahawa dalam keadaan dia pergi ke situ, ada di antara manusia ni bergantung kepada amal baik kita di dunia, ada di antara kita yang berjalan dalam keadaan berbogil. Okay. Ada dalam keadaan yang bernanah kerana barangkali banyak dosa yang dilakukan di dunia ini.
Ada di antara kita barangkali kerana berkat amal soleh yang kita lakukan dan dengan rahmat Allah SWT, matahari jauh daripada ubur-ubur kepada kita. Tetapi bagi kita yang ego di muka bumi ini, maka Allah SWT mentakdirkan bahawa matahari itu akan ada lebih kurang sejengkal saja. Ada di antara kita barangkali yang berpeluh-peluh sampai lemas dalam peluh sendiri, tetapi tengok kawan kat sebelah tu tak berpeluh pun. Okey, ini semua adalah bergantung kepada amal ibadat kita di muka bumi. Apa tujuan mereka keluar beramai-ramai, dikeluarkan kemudian pergi secara berasing-asingan, secara berpisah-pisah, ashtata? Tujuan yang Allah jawab, liyurau a'malahum, iaitu mereka akan pergi ke mahkamah, dan di mahkamah nanti akan dipasang satu skrin besar. Dipasang satu skrin besar. Apa tujuan pasang skrin besar? Untuk diperlihatkan apakah dia amalan yang telah dilakukan sepanjang hidup di muka bumi itu. Maka semua amal ibadat kita akan dirakamkan, telah dirakamkan sebenarnya, dan Allah akan replay balik. Dan sebab itu Allah berfirman, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka dan akan dipersaksikan amal kamu sepanjang kamu di dunia itu oleh Allah, oleh Rasul, dan juga oleh orang-orang yang beriman. Maka kata itu benda yang Allah bagi tahu kepada kita pasti akan berlaku. Yang mana kita ni apabila kita membaca ayat ini akan menyebabkan hati kita ni berasa gentar. Sama lah juga seperti